Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to OD Channel. Bagi siapa yang follow rapat aku dekat Instagram account, aku ada update kat situ, aku akan buat unboxing. Bagi siapa yang belum lagi follow aku dekat Instagram, make sure korang follow IG aku, IMOD_, supaya korang akan dapat latest story yang aku akan update dekat IG story, okay? Okay, aku nak buat unboxing. Unboxing apa? Ini dia guys, iPhone SE yang terbaru daripada Apple. Kalau korang nak tahu, hari ni dekat seluruh Malaysia, korang dah boleh dapatkan iPhone SE ni. Aku akan buat unboxing dan aku akan review sikit lah. Aku tak adalah tahu sangat nak bercakap pasal details kat dalam iPhone ni. Aku just sharekan apa yang aku tahu je, dan juga aku akan sharekan dari segi pengalaman aku yang sebelum-sebelum ni lah. Untuk iPhone SE ni, dia keluarkan 3 jenis color, warna hitam, putih dan juga warna merah. Dan warna yang dekat aku ni adalah warna kegemaran aku, iaitu warna putih. Okay guys, mesti korang terkejut kan? Yelah, sekarang dah lah tengah musim COVID-19, Apple keluarkan pula phone baru. Boleh dikatakan harga yang Apple tawarkan ni harga yang mampu milik. Starting iPhone SE ni adalah serendah RM1,999 dengan memori 64GB, 128GB RM2,199, 256GB RM2,699. Untuk harga iPhone dengan starting price bawah daripada RM2,000, aku rasa harga yang mampu milik lah. Bukan apa, korang sendiri tahu kan, Apple memang susah nak keluarkan harga yang serendah tu. So aku tak sabar nak buka, nak tengok warna putih dia macam mana. Sambil-sambil tu juga nanti aku akan review lah phone ni, okay? Dan aku ada juga buat Q&A dekat IG story aku. So aku dah ambil beberapa soalan dan aku akan jawab sekali nanti, okay? Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapalah aku pergi tukar kepada iPhone SE. Sebenarnya aku tak tukar pun, aku still pakai iPhone 11 Pro. Okay, kalau korang dah ready, jom kita sama-sama unboxing iPhone SE yang baru ni. Okay guys, ini dia iPhone SE yang baru tu. Kalau korang ambil yang warna putih, dia punya design kat depan ni corak macam ni lah. Ni dekat bahagian kotak dia tulis iPhone, kat belakang ni dia tulis berapa gig. Okay guys, jom kita buka. Aku bila tengok dekat YouTube tu, bila orang nak buat unboxing, part ni yang paling diorang suka sekali, bila diorang koyakkan plastik ni. Benda tu bagi dia memang satu kepuasan lah, okay? Korang senyap, okay? Korang dengar betul-betul bunyi plastik dia. Macam mana bunyi plastik dia? Sedap tak? Rasa nak koyak tak? Kalau rasa nak koyak, kau pergilah cari plastik mana-mana nak koyakkan. Okay, ini dekat belah depan dia. Dia sama juga macam iPhone 11 Pro. Okay, kat depan dia ni timbul. Design dekat kotak ni dia ikut size handphone tu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tara! Belum tara lagi. Biasalah mula-mula ni dia tulis design by Apple in California. Okay, so dalam dia ni biasalah aku rasa setiap kali korang beli apa-apa dia ada manual guide. Dan ini adalah pin untuk korang keluarkan SIM card korang tu dekat belah tepi tu. Nampak tak gambar tu? Untuk korang cocok untuk keluarkan pin tu. Dan ini stiker. Aku punya iPhone memang stiker dia sentiasa ada dalam kotak. Aku memang tak pernah keluarkan. Dan ini adalah handphone dia. Aku sendiri dah tak sabar nak tengok putih dia tu, putih macam mana. Syok! So aku rasa biar dulu kita buat surprise dulu. Okay, kita tengok dulu dekat dalam ni ada apa. Okay, sabar, korang sabar, bawa bertenang. Bulan puasa ni kena banyak-banyak bersabar. Okay, so kita letak tepi dulu. And then dekat dalam kotak ni macam biasa dia ada earphone. Okay, ni dia earphone, wire charger. Dan dia bukannya USB-C, okay, dia guna USB yang biasa tu. Dan ini adalah plug charger tu. Tapi kalau korang nak gunakan fast charger, yang tu korang kena beli asing sebab benda tu dia tak sekali, okay? Korang dah ready ke tak nak tengok belakang dia? Aku sendiri dah tak sabar ni. Okay, 1, 2, 3. Uyo. Memang favourite aku weh. Serius, warna putih dia nampak lawa kan? Okay, macam aku cakap tadi, dia ada keluarkan 3 color, warna hitam, putih dan juga warna merah. Belakang dia ni adalah glass, okay? Glass dan tepi dia ni adalah aluminium. So ini adalah part yang paling orang tunggu juga untuk buka plastik dekat belakang iPhone ni. Okay, macam tadi aku cakap dengan korang, semua senyap, okay? Kita dengar sama-sama bunyi plastik ni sebab dia sangat unik. Aku tak tahu kenapa orang suka dan aku pun suka. So sama-sama kita dengar, kita senyap, okay? Okay, nampak dia dah buka. Untuk iPhone 11 ke atas, dia punya logo semua dah ubah dekat belah tengah-tengah. Okay, kalau nak ikutkan iPhone yang sebelum ni, macam aku ada iPhone 6s, nampak logo dia belah atas. 11 ke atas, dia dah tukar ke tengah-tengah.
Untuk iPhone SE yang baru ni, aku dah tengok YouTube, ramai yang dah buat review dan katakan lebih kurang sama macam design iPhone 8. Aku tak boleh nak tunjuk korang iPhone 8, maybe aku boleh tunjuk gambar je kat sebelah sebab aku tak ada. iPhone SE ni dia menggunakan single camera je, dan kamera dia ni adalah 12 megapixel. Dia punya kamera tu setanding dengan iPhone 11. So aku ambil phone yang aku ada, macam aku pakai sekarang adalah iPhone 11 Pro dan juga aku ada iPhone 6s. Kalau iPhone SE dengan iPhone 11 Pro, dia punya saiz kecil sikit lah. Dengan iPhone 6s, dia punya saiz agak lebih kurang. Tapi kalau nak lagi tepat, saiz dia sama dengan iPhone 8. Apa yang kita boleh tengok dekat iPhone SE ni, belah depan dia ada bezel, dia ada atas dengan bawah ni bezel, sama juga macam iPhone 6s sebelum ni. Cuma iPhone sebelum-sebelum ni bezel dia adalah warna putih, dan sekarang ni dia dah tukar kepada warna hitam. Bagi aku dia nampak nice sikit lah warna hitam nak membandingkan daripada warna putih. Saiz screen untuk iPhone SE ni adalah 4.7 inci dan Retina HD display. Kalau korang tengok juga iPhone yang latest, dia menggunakan Face ID untuk korang buka handphone korang. Tapi untuk iPhone SE dia menggunakan kaedah lama balik, dia akan menggunakan fingerprint. Dia sama lebih kurang macam iPhone 6s yang dulu. Dan macam biasa dia ada kamera selfie dekat belah atas ni, dan kamera selfie dia adalah 7 megapixel dan mempunyai portrait mode. Okay guys, sekarang kita tengok dekat bahagian belakang kamera pula. Untuk bahagian belakang iPhone SE, dia adalah kaca, sama juga macam iPhone yang latest, kaca yang agak tahan. And then kalau kita tengok dekat bahagian kamera pula, kamera untuk iPhone SE dia tak ada macam 3 mata kamera, 2 mata kamera, dia menggunakan 1 mata kamera je. So kamera dia sama macam iPhone 8 ke bawah, semua menggunakan single kamera saja. Okay, dia tak ada ultra wide lens, dia tak ada zoom lens, dan juga dia tak ada night mode. Dan mesti korang akan tanya kat aku, okey ke single kamera ni? So korang tunggu kejap lagi, aku akan explain sama ada okey ataupun tak. Apa yang ada dekat kamera ni, dia boleh zoom sebanyak 5 kali dengan menggunakan digital zoom. Zoomkan dia. Dia ada juga live mode. Okay, live mode tu korang boleh on ataupun off. Okay, live mode ni aku selalu guna untuk ambil gambar long exposure. And then apa yang special dekat iPhone SE ni, dia ada portrait mode. Untuk portrait mode dia ni sama juga macam iPhone XR. Dia hanyalah boleh detect kalau ada muka orang. Okay, so kalau tak ada muka orang, korang nampak tulis no person detected. Dan apa yang best dia still boleh menggunakan 6 efek portrait lightning tu. Korang boleh guna 6 efek dekat situ. Dia ada panorama macam biasalah, dekat phone lain pun aku rasa ada panorama. Okay, kita pergi ke video pula. Okay, video dia apa yang best, dia boleh record 4K sampai 60 fps. Korang boleh tukar dekat tepi tu je. Untuk HD dia boleh record 60 dan juga 30 fps saja. Dan kalau korang nak tahu juga, dekat dalam kamera ni dia ada built-in optical image stabilization. Okay, so kalau korang ambil video, dia agak kurang shaking tu. Dan slow mo dia boleh record 120 fps dan juga 240. Dan last kali dia ada time lapse lah. Dan time lapse ni juga dia ada stabilization, so video korang takkan bergegar lah. Bercakap pasal performance pula, apa yang aku tahu, iPhone SE ni menggunakan chip Bionic A13. Kalau korang nak tahu, chip tu dia gunakan dekat iPhone 11, 11 Pro dan juga 11 Pro Max. Dia punya pemprosesan dia tu agak advance sikit daripada iPhone 8 ke bawah lah. Itu adalah salah satu kelebihan untuk iPhone SE ni. Kat bahagian tepi ni macam biasalah ada volume, dan untuk silent mode, tepi ni adalah button untuk on off. Kat sini tempat SIM, dan sebenarnya iPhone SE ni dia support dual SIM, iaitu dia support SIM biasa dan juga eSIM. Belah bawah macam biasalah dia punya speaker dan juga lightning cable untuk charge. And then kat belah atas dia ni dia punya kamera selfie, dan kat sini juga ada speaker. Kamera dia dekat belah keliling dia tu ada ring, and then kat sini ada flash. Logo Apple berada dekat bahagian tengah-tengah, dan screen dia saiz adalah 4.7 inci. Phone ni tak menggunakan Face ID dan dia menggunakan Touch ID. Untuk bahagian bateri pula, apa yang aku tengok sama macam iPhone 8 yang sebelum ni. Untuk video playback dia sampai 13 jam, video streaming dia sampai 8 jam, dan juga untuk audio playback dia sampai 40 jam. Untuk nak dibandingkan dengan iPhone 11 Pro, of course iPhone 11 Pro dia punya bateri lagi tahan lama daripada iPhone SE lah. Okay, selain daripada tu, apa yang best dia, dekat iPhone SE ni korang boleh menggunakan wireless charger untuk charge handphone ni. Okay, settle dah aku buat unboxing tu. Simple je, tak ada bombastic sangat. Aku harap korang suka. Okay, untuk korang tahu lebih details pasal phone ni, korang pergi tengok dekat YouTuber yang buat tech review. Normally diorang akan buat lagi details. Okay guys, ini adalah pendapat aku sendiri. Maybe ada orang lain pendapat dia. Patut ke korang tukar ke iPhone SE ni? Ini terpulang pada masing-masing. Bagi aku, kalau korang pakai iPhone 8 ke bawah, contohnya korang pakai 5S, 6S, 7, 8 dan juga SE yang lama, bagi pendapat aku berbaloi lah kalau korang nak tukar. Okay, bagi aku first kali adalah sebab harga. Apple keluarkan harga yang mampu milik serendah RM1,999 dan korang boleh mendapatkan
iPhone yang latest. Okay, apa yang ada dekat iPhone SE ni, kelebihan dia chip Bionic A13 yang sama ada pada iPhone 11, 11 Pro dan juga 11 Pro Max. So, dia punya pemprosesan tu setanding macam iPhone yang latest lah. Okay, yang ketiga adalah bab kamera dia. Okay, kamera dia adalah 12 megapiksel setanding macam iPhone 11, dan apa yang bestnya dekat kamera dia lagi, dia ada portrait mode. Mesti ada yang tanya dekat luar tu, okay ke aku pakai iPhone SE yang ada single kamera je? Sebab sekarang aku lebih selesa pakai iPhone 11 Pro ada 3 mata kamera. Ini adalah pendapat aku sendiri dan pengalaman yang aku pernah pakai iPhone single kamera lah. Aku start pakai iPhone yang ada single kamera iaitu iPhone 5S, iPhone 6S dan juga iPhone XR. So far aku pakai tiga-tiga phone yang ada single kamera tu, bagi aku tak ada masalah pun. Aku boleh je ambil gambar apa yang aku nak dan tak ada masalah juga untuk aku edit, post dekat Instagram. Tapi macam korang tahu sekarang, kebanyakannya mana-mana handphone pun dah ada ultra wide lens dan juga zoom lens kan. Part tu maybe iPhone SE tak ada kelebihan lah, tak ada ultra wide lens, tak ada zoom lens. Macam sebelum ni memang tak ada pun ultra wide lens ke. Pengalaman aku, apa yang aku buat adalah aku pakai additional lens. Macam sekarang dah macam-macam additional lens yang ada, cuma depends dengan bajet korang je. Macam aku personally pernah pakai ultra wide lens daripada Sennmark. Sennmark ni agak mahal sikit, harga dia $99, tapi bagi siapa yang kurang sikit bajet, maybe korang boleh cari lens yang agak murah sikit daripada Shopee ke ataupun brand-brand yang lain. Cuma aku tak dapat nak suggestkan korang pakai lens yang mana, sebab aku sendiri pernah pakai yang lens Sennmark je. Itu adalah di antara part-part yang best kalau korang nak upgrade. Macam mana pula kalau orang yang ada iPhone 10 ke atas, patut ke dia tukar kepada iPhone SE? Tak salah pun kalau korang nak tukar, tapi apa yang aku boleh cakap, iPhone 10 ke atas function dia memang lagi canggih lah daripada iPhone SE ni. Aku memang sekarang ni tengah menggunakan iPhone 11 Pro dan aku tak ada plan pun untuk jual iPhone 11 Pro ni dan aku pakai iPhone SE ni. Cuma aku menggunakan iPhone SE ni sebagai second phone aku. Alright, jom kita baca Q&A yang aku dah ambil tadi. Ammar Syakirin, okey ke Apple keluarkan iPhone yang ada button home pada tahun 2020? Personally memang agak ketinggalan sikit lah kalau menggunakan home button ni, sebab kebanyakan phone kalau korang tengok sekarang pun dah tak ada home button, semuanya jenis swipe je, swipe atas, kiri, kanan. Tapi benda tu kadang-kadang terpulang pada masing-masing. Ada yang jenis tak suka pakai swipe ni, ada yang lebih prefer pada home button. So itu terpulang pada masing-masing lah. Okey, soalan daripada Akedas07, kelemahan iPhone SE bagi OD. Kelemahan dia bagi pendapat aku adalah dari segi bateri. Aku dah biasa pakai 11 Pro ni, dia punya bateri agak tahan lama sikit kalau nak dibandingkan dengan iPhone SE ni. So maybe bateri dia akan cepat habis dan korang akan lebih banyak menggunakan power bank. Soalan seterusnya daripada Muhammad Izam, dia punya kamera lawa macam iPhone 11 Pro tak? Normal lens dia, bukan portrait. Okay guys, aku try ambil satu gambar, aku akan letak sebelah-sebelah, so korang nilai sendiri gambar dia macam mana. Aku tak menggunakan portrait mode, tapi aku akan menggunakan lens yang biasa. Okay, aku try ambil gambar patung ni. So aku try ambil. Okay, soalan seterusnya daripada Kamil Amri. Okay, dia kata berapa banyak koleksi Apple OD? Okay, kita bercakap phone apa yang aku pernah pakai lah untuk iPhone. Aku start pakai dengan iPhone 5S, 6S, 10, 10S Max, 10R dan juga 11 Pro. And then sekarang iPhone SE. So nak cakap daripada segi koleksi, yang dah tak ada iPhone 5S je. Cuma buat masa sekarang aku bagi dekat family aku pakai. Itu adalah koleksi yang aku still ada lah. Soalan seterusnya daripada Ismakil, try vlog guna SE2. Sebenarnya memang aku dah plan pun, aku nak buat konten khas, aku nak vlog guna iPhone SE je. So korang tunggu next content nanti. So soalan seterusnya, nama korang ni memang pelik-pelik lah, susah aku nak sebut. Sakruso 164, tak nak buat camera fight iPhone SE versus 11 Pro ke? Ini pun memang dalam plan aku dah. Aku awal-awal dah fikir dah apa konten-konten yang aku nak buat. Konten khas pasal gambar-gambar yang aku ambil guna iPhone SE. Macam-macam plan aku untuk konten yang akan datang. Tapi bagi siapa yang ada suggestion untuk konten iPhone SE ni, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah nanti aku boleh buat konten tu. Daripada Encik Kopiah, tak sabar nak tengok casing Castify tu. Macam korang tahu sebelum ni aku pernah pakai casing Castify. Yang tu aku beli, cuma yang ni aku dapat email daripada diorang. So kalau korang nak tahu casing mana yang aku pilih kali ni, korang just tunggu je, sebab aku akan buat konten khas. Aku buat unboxing Castify case ni. Alright, aku sendiri pun sebenarnya tak sabar nak buka. Design yang aku pilih tu memang lain sikit daripada casing aku sebelum ni. Korang tunggu je lah next konten aku nanti, okay? Aku harap korang suka dengan konten aku unboxing iPhone SE yang baru ni. Bagi siapa yang ada soalan nak tanya apa-apa, korang just tinggalkan komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan reply. Jangan lupa like dan juga sharekan aku punya YouTube channel ni, okay? Korang post tag aku dekat IG story, InsyaAllah aku akan reply
post balik. Macam biasa, jangan lupa follow aku dekat Instagram account, dan juga bagi siapa yang baru lagi tengok YouTube channel aku ni, jangan lupa subscribe dan onkan button loceng kat sebelah tu, sebab lepas ni memang ada banyak lagi konten-konten yang menarik aku akan share dengan korang. Moga kita jumpa lagi dekat next vlog. Selamat berpuasa dan Assalamualaikum.